اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Okay, insyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 166. Sebelum tu kita ambil pengajaran ayat yang lepas. Rasanya satu ayat kan? Ayat 165 kan? Okey, ayat yang lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Maksudnya, dan ada sebahagian manusia menjadikan selain daripada Allah yang terbukti satu-satunya Tuhan yang berhak, yang layak disembah, yang dia sahaja yang mencipta, menjaga, memiliki, mengurus segala makhluk yang ada. Tapi ada juga manusia mengambil selain daripada Allah sebagai andada, dan mereka ini cinta, sayang kepada sekutu mereka ni sebagaimana cintanya orang beriman kepada Allah. Dan sikap orang beriman yang sebenar ialah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman ni sangat-sangat cinta kepada Allah. Cinta mereka kepada Allah bersangatan dan melebihi daripada cinta kepada yang lain. Dan kata Allah lagi, jikalau orang-orang yang zalim, iaitu yang menjadikan selain daripada Allah sebagai andada, mereka ni adalah zalim. Jikalau mereka ni melihat dengan mata kepala mereka azab di akhirat, ketika itu mereka betul-betul yakin kekuatan yang sebenar adalah milik Allah. Semua jenis kekuatan. Dan mereka yakin juga sesungguhnya azab Allah sangat keras. Okey, pengajaran dia. Pertama, sebahagian manusia menjadikan selain daripada Allah sebagai sekutu. Bahkan mereka mencintai sekutu itu seperti orang beriman cinta kepada Allah. Yang kedua, manusia yang paling bodoh dan tidak berakal ialah yang meninggalkan Tuhan yang Maha Esa dan Maha
berkuasa dan mengambil selain daripada Allah yang langsung tidak ada apa-apa kekuasaan dan kekuatan sebagai Tuhan. Yang ketiga, asas ibadat yang betul dan sempurna ialah cinta kepada Allah. Asas ibadat yang betul dan sempurna ialah cinta kepada Allah. Tanpa sambungan, tanpa cinta kepada Allah, maka ia bukan ibadat. Maka ia bukan ibadat kerana ia dilakukan dalam keadaan terpaksa. Okey, yang keempat. Yang dengan cinta kepada Allah, seseorang itu akan melakukan perintah Allah dengan mudah dan seronok, manakala dengan merasai kebesaran dan keagungan Allah, menjadikan seseorang itu takut untuk melakukan maksiat. Yang kelima, sesiapa yang menjadikan cintanya kepada selain daripada Allah, seperti kepada ibu bapa, anak-anak, pasangannya, hartanya, maka dia adalah orang yang zalim dan fasik. Yang keenam, semua kekuatan yang sebenar adalah milik Allah. Manakala kekuatan yang dimiliki oleh manusia adalah bersifat sementara dan jauh lebih kecil daripada kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Yang ketujuh, mukmin yang sebenar ialah yang mencintai Allah lebih daripada segala-galanya.
dan mereka sanggup mengorbankan apa sahaja demi kerana Allah, walaupun nyawanya. Yang ke-8, setiap kali iman seseorang bertambah, setiap kali iman seseorang bertambah, maka bertambahlah cintanya kepada Allah. Dan sebaliknya, semakin lemah iman seseorang kepada Allah, maka semakin lemahlah cintanya, semakin lunturlah cintanya kepada Allah. Yang ke-9, azab Allah terlalu apa? Terlalu apa? Terlalu dahsyat. Azab Allah terlalu dahsyat. Sehingga kan apabila manusia dibakar dalam neraka, dan hangus, maka ia akan ditukar kulit yang baru supaya manusia sentiasa merasai kepanasan api neraka. Sampai bila-bila. Okey, pengajaran dah habis. Cuma ini kita dah belajar semalam ataupun ayat yang kita sebut sekarang ni, sifat orang beriman ialah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman tu sangat-sangat cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Jadi timbul persoalan, apa amalan yang boleh yang boleh menjadikan kita cinta kepada Allah lebih daripada segala-gala? Apa amalan? Ataupun bagaimana kita nak dapat cinta kepada Allah yang nombor satu dalam hidup kita? Okey. Ada lebih kurang, saya senaraikan ada lebih kurang 10. Ini penting ni. Ya? Sebab kalau kita hanya belajar teori saja, tapi praktikalnya tak ada, maka tak ke manalah apa yang ilmu kita dapat. Okey. Apa yang patut kita buat ataupun apalah bagaimana untuk mendapat cinta Allah nombor satu dalam hidup kita? Okey, pertama ialah dengan selalu membaca, mentadabbur dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Ini nombor satu ni. Yang paling utama, yang paling penting untuk dapat cinta Allah. Iaitu selalu, bukan baca saja, selalu membaca, mentadabbur dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Makna kalau yang nombor satu dah tak ada, tak payah cakap lah. Tak payah mendakwa cinta Allah ataupun cinta Rasul. Sebab itulah huraian dia, ini masih poin nombor satu, tak payah tulis lah.
Bagaimana tu? Dengan kita baca dan tadabbur Al-Quran, kita akan dapat cinta Allah. Kata Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah kata kami turunkan Al-Quran ni adalah sebagai syifa. Jadi semua manusia ada masalah. Semua manusia lemah. Bila lemah dia perlu pada kekuatan. Bila ada masalah dia perlu pada rawatan. Dan Quran Allah berkata kalau nak rawatan, nak selesai masalah dengan Quran. Dan semua manusia nakkan rahmat Allah. Allah kata kami turunkan Al-Quran adalah sebagai syifa dan rahmat. Jadi kalau kamu tak baca dan tadabbur dan beramal dengan Quran, kamu tak mungkin dapat syifa daripada Allah dan tak mungkin dapat rahmat Allah dan tak mungkin dapat cinta Allah. Dan kata Ibnu Qayyim, kalau manusia tahu kepentingan, kebaikan mentadabbur Al-Quran, maka manusia akan habiskan masa dengan tadabbur Al-Quran. Dia tak ada masa nak buat benda yang lain. Kena faham, bila tadabbur Al-Quran bukan mesti baca je. Nabi pergi berjihad sebab apa? Sebab tadabbur lah. Nabi pergi berdakwah sebab apa? Sebab tadabbur lah. Nabi pergi cari orang miskin sebab apa? Sebab tadabbur lah. Maksudnya, kalau dia tahu kebaikan tadabbur, dia tadabbur je. Sebab dengan tadabbur dia akan buat apa yang Allah suka sahaja. Kan? Dan kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau manusia suci hatinya, maka manusia tidak akan pernah jemu membaca Al-Quran. Apa makna jemu? Dia bukan baca 1 jam. Kalau baca 1 jam, jemu tu. Lepas baca 1 jam, nak baca lagi. Lepas baca, nak baca lagi. Bila tu? Kalau hati manusia bersih. Okey, jadi saya nak nasihatkan saya dan semua pelajar ni. Kalau betul nak cinta Allah, bagi masa lebih kepada Al-Quran. Saya bagi contohlah. Ini contoh yang biasa kita dengarkan. Sebagaimana telefon ni duduk kat tangan kita berapa lama? Cuba tukar balik. Daripada telefon tukar pada Quran. Kalau selama ni kita di tangan kita ada telefon 5 jam 1 hari. Tukar. Mulai besok 5 jam bukan telefon di tangan kita tapi Al-Quran. Itu dah kita insya-Allah akan dapat cinta Allah. Tapi kalau telefon ni bukan maksud saya telefon yang kalau buka telefon baca Quran tak ada masalah. Tapi kita buka telefon, buka mesej, Telegram, Facebook kan, tengok movie, tu memang tak ada lah. Kena tukar. Sebelum ni 5 jam buka telefon, tukar 5 jam buka Quran, insya-Allah. Tukar daripada telefon kepada Al-Quran. Yang kedua, perkara kedua, amalan kedua yang boleh mendapat cinta Allah, iaitu sentiasa taat dan mengikuti sunnah Nabi. Sentiasa taat dan mengikuti sunnah Nabi, walaupun sekecil sunnah. Sebab apa? Sebab Allah bagi syarat, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah kata pada Muhammad, aku nak bagi syarat ni. Siapa saja mendakwa cinta pada aku nak bagi syarat. Semua orang boleh mendakwa, tapi kalau tidak ada syarat ni, cintanya adalah cinta palsu. Apa dia? Begitu pada umat kamu, kalau betul mereka tuhibbunallah, cinta pada Allah, begitu mereka ikut aku. Bila ikut aku, yuhibbukumullah, Allah cinta kamu. Subhanallah. Allah jadikan syarat. Kalau nak cinta Allah, ikut Nabi. Jangan banyak songeh. Tak apa, Nabi tak larang. Tak, kena ikut. Yang Nabi buat. Yang Nabi tinggal. Itu makna ikut. Kamu akan dapat apa? Bukan 1 juta, bukan 1 bilion. Dapat lebih mahal daripada segala-gala, iaitu cinta Allah. Nombor 2. Nombor 3. Perbanyakkan amalan sunat. Perbanyakkan amalan sunat. Sama ada solat sunat, sedekah sunat, puasa sunat. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam satu hadis kursi. Hadis ni panjang, cuma saya ambil bahagian yang sunat tu.
Allah kata apa? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah kata, hambaku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Nawafil. Dengan amalan sunat, solat sunat duha, solat sunat witir, dengan sedekah sunatnya, dengan puasa sunatnya, dengan solat malamnya. Sampai apa? Allah kata, hatta uhibbahu, sampai aku cinta pada dia. Jadi nombor 3, kalau nak cinta Allah, jangan tak solat sunat. Jangan cukup dengan solat fardu sahaja. Solat duha paling-paling kurang 4, paling kurang. Solat malam paling-paling kurang, paling kurang lah 8 tu paling banyak tu. 11. Jangan letak tinggi terus kan. Nanti letak sebelah, tengok semalam je bangun. Kan? Letak sikit-sikit dulu. Paling-paling kurang 4 ke? Lepas tu tambah dengan witir 3, 7. Kan? Lepas tu tambah lagi. Okey? Solat sunat 12 rakaat jangan tinggal. Jangan tinggal. Kalau betul nak cinta Allah, jangan tinggal. Solat duha, jangan tinggal. Solat witir, kalau tak bangun malam pun, katalah kita tak larat nak bangun tengah malam, pastikan solat witir selepas isya sebelum tidur. Paling-paling kurang 3 rakaat. Paling-paling kurang. Itulah semua tu amalan sunat lah. Apa dia? Yang Nabi wasiat pada Abu Hurairah kan, solat duha, solat witir, kemudian puasa hari putih. Yang Nabi wasiat pada Abu Hurairah, puasa hari putih. Tak apa, kalau tak boleh hari putih, hari hitam, Isnin dan Khamis. Kalau tak boleh juga, Isnin saja, kan? Okey. Sebenarnya itulah bukti kita nak cinta Allah tak? Beratnya. Tapi, bila kita cinta pada sesuatu, kita sebenarnya buat lebih berat daripada yang kita buat pada Allah. Betul tak? Kita cinta pada duit kan? Kita sanggup keluar pagi balik petang, lembek kan? Sampai ada 3 jenis penyakit lepas pencen kan? Okey, yang ke-4. Nak dapat cinta Allah. Yang ke-4, kena lazim berzikir pada Allah sepanjang masa. Apa dia? Zikir lepas solat. Yang kedua, zikir pagi petang. Yang ketiga, zikir dalam semua keadaan. Sebab Allah puji orang beriman yang cinta pada Allah, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang sentiasa berzikir pada Allah dalam semua keadaan, berdiri, duduk dan baring. Dan itulah Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yazkurullah fi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sentiasa berzikir pada Allah dalam semua keadaan. Semua keadaan. Jadi pertama, zikir lepas solat jangan tinggal. Sibuk macam mana jangan tinggal. Yang kedua, zikir pagi petang jangan tinggal. Kalau dah tinggal, kamu tak cinta Allah. Ataupun cinta kamu pada Allah dah kurang dah. Kemudian yang ketiga, zikir dalam semua keadaan. Apa dia? Lepas pakai baju, baca zikir. Keluar masuk rumah, baca zikir. Keluar masuk tandas, baca zikir. Hujan, baca zikir. Naik kenderaan, baca zikir. Jalan nak pergi ke masjid, ada zikir khas. Masuk keluar masjid, ada zikir khas. Apa lagi? Bila orang bagi makan pada kita, baca doa pada dia. Bila orang sakit, kita pergi ziarah dan baca doa dia. Bila orang mati, baca doa untuk orang mati. Semua, jadi zikir pada Allah ni sambil kita tanda sebagai cinta pada Allah. Yang kedua juga cinta pada Nabi. Sebab semua zikir-zikir doa ni adalah daripada Rasulullah SAW. Sebab tu saya tulis buku khas tu, 66 zikir dan doa. Supaya apa? Supaya membantu kita untuk berzikir pada Allah dalam semua keadaan. Jangan lepas, biasa kita yang doa yang paling kita selalu baca dan tak pernah lupa, doa makan je. Kan? Neneknya, cucunya semua ingat. Kadang-kadang nenek tak ingat, cucu yang balik tadika. Nenek tukar ambil je. Doa pakai baju tak baca. Doa keluar masuk rumah jarang baca kan.
Okey? Dan doa ni tajuk kita apa malam ni? Ni sekarang ni, cinta pada Allah. Doa ni wajib baca ni. Kalau betul kita nak cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah. Cantiknya doa. Ya Allah, aku mohon pada Engkau supaya dapat cinta Engkau. Yang kedua, aku mohon kepada Engkau supaya dapat cinta kepada semua yang orang Engkau cinta. Siapa manusia yang paling Allah cinta? Nabi. Kena cinta Nabi. Kalau cinta Allah tak cinta Nabi, palsu cinta tu. Siapa lagi yang Allah cinta? Ulama. Kita kena cinta ulama. Siapa lagi? Para sahabat. Kita kena cinta para sahabat. Siapa lagi? Orang miskin. Dalam doa tu ada, Allahumma inni as'aluka hubba masakin. Aku mohon pada Engkau, ya Allah, supaya aku cinta pada orang miskin. Berapa ramai yang mendakwa cinta Allah dan Rasul? Malaysia berselawat, tapi tak pernah cari orang miskin. Maknanya dia tak cinta. Bila tak cinta pada orang miskin, sebenarnya dia tak cinta pada Allah. Kenapa? Sebab cinta pada Allah, mesti cinta apa yang Allah cinta. Antara yang Allah cinta ialah orang miskin. Sebab tu banyak sangat ayat Al-Quran, Allah suruh pergi santuni orang miskin. Bahkan Allah mencela orang yang tak bagi makan orang miskin. Okey, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, yang saya orang mencintai sesiapa saja yang Allah cinta. Seperti Rasulullah, para Nabi, para sahabat, ulama, dan orang miskin. Orang miskin. Termasuk anak yatim. Termasuk anak yatim. Tambah. Yang ke berapa? Yang ke-6. Yang ke-7. Ni yang ke-6. Kena ada waktu berkhalwat dengan Allah. Kena ada waktu berkhalwat dengan Allah. Khususnya di 1/3 malam. Tahu khalwat kan? Khalwat ni mana? Bersendirian. Kadang-kadang kita zikir ramai-ramai, solat Jumaat ramai-ramai. Tapi waktu khas kita sora-sora dengan Allah tak ada. Kena ada. Khususnya ketika 1/3 malam. Kenapa? 1/3 malam. Sebab masa tu Allah turun. Dan Allah bertanya kan, siapa yang meminta sekarang aku nak bagi. Siapa yang berdoa aku akan makbulkan. Siapa minta ampun, aku akan ampunkan. Itu yang ke-6 kan? Yang ke-7, mencintai kerja-kerja dakwah yang mengajak manusia kenal Allah dan beribadat kepadanya. Mencintai kerja-kerja dakwah yang mengajak manusia kenal Allah dan beribadat kepadanya. Yang ke-8, ghirah ni cemburu apabila melihat berlakunya perkara yang haram. Cemburu apabila melihat berlakunya perkara yang haram. Dan mencegahnya. Kerana Allah benci kepada perkara yang haram.
Yang ke? Ya? Yang ke berapa? Yang ke-8? Dia cemburu ni mana kita bukan mana kita cemburu kepada orang kacau isteri kita. Tapi cemburu bila orang tu buat benda haram, makna kita tak boleh tengok orang buat benda haram. Makna kita kalau boleh nak, jangan buat. Sebab tu lepas tu kita cegah. Kadang-kadang orang cemburu bila isteri dia keluar bekerja, cemburu. Itu cemburu membabi buta. Tapi bila isteri dia keluar, buka aurat, dia cemburu. Dia tak boleh. Dia pastikan isteri dia keluar, menutup aurat. Patuh perintah Allah. Yang ke berapa? Yang ke-9. Mengutamakan cinta Allah daripada cinta kepada nafsunya. Apabila dia berseorangan. Apabila dia berseorangan. Dia biasa kalau duduk depan ramai-ramai, kita boleh kontrol kan. Kalau kita seorang-seorang, tiba-tiba nampak perempuan. Allah kata apa? Tundukkan pandangan. Nafsu nak tengok. Allah kata apa? Jangan tengok. Masa tu, kalau kita cinta pada Allah, lebih daripada cinta nafsu, tunduk. Kan? Kita nak mengata orang ke, tengok orang tu pakaian macam warna-warni je. Nak cakap je. Macam ada nasi air panas je kan. Nak cakap je. Allah kata haram ni. Dalam masa tu kita lawan sebab utamakan cinta Allah. InsyaAllah kita akan dapat cinta Allah. Sebagaimana kisah budak anak penjual susu kan. Mak dia suruh campur susu dengan air. Itu nafsu. Tapi bila dia ingat cinta Allah, dia utamakan siapa? Cinta Allah daripada cinta kepada mak. Yang suruh tu mak. Begitulah seterusnya. Kadang-kadang isteri duduk seorang kat rumah kan. Suami tak ada. Masa tu drama bersirikan. Siri terakhir kan. Tapi hari tu Quran tak baca lagi. Nak baca Quran ke tengok drama? Baca Quran ke tengok drama? Kalau dia kata, aku tak akan tengok. Sebab apa? Orang beriman, asyaddu hubbalillah. Dia tutup TV, dia tengok, dia buka Al-Quran. Itu iman dia terbukti. Cintanya kepada Allah terbukti. Okey, yang ke-10. Sentiasa beramal dengan sunnah Nabi dan berusaha untuk menyebarkan sunnah Nabi walaupun menghadapi cacian ataupun tentangan daripada orang ramai. Sentiasa beramal dengan sunnah Nabi. Bukan satu je, lepas tu menyampaikan walaupun menghadapi tentangan. Kadang-kadang sunnah Nabi simple je, apa dia menguap, tutup. Kan? Bila orang kita bagi hadiah pada orang, dia kata apa? Terima kasih. Kita cinta, nak utamakan cinta Allah dan cinta Rasul, kita kata apa? Sunnah Nabi anjurkan supaya kita kata jazakallahu khairan. Kita ambil masa untuk ajar dia tu. Mana itu cinta. Bukan kita kata terima kasih tak betul tu. Habis yang betul beda. Pergilah tanya ustaz kan. Kita sendiri ajar dia, ambil masa. Bila kita, orang bagi makan pada kita, kita doa pada dia. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Dia kata tak pernah dengar. Kamu nak tak doa ni? Bagi buku pada dia. Mana cinta kita bukan setakat nak amal, tapi nak sampaikan. Okey, cukup 10 kan? Buat dulu 10, lepas tu kalau dah buat semua, saya tambah lagi.
Okey. Habis kan kita sambung tadabbur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat sebelum ni Allah cerita pasal kebodohan manusia yang antara Tuhan yang hebat dengan batu berhala pokok dia pilih yang tak ada apa-apa kelebihan kan. Itu menunjukkan kebodohan manusia. Dan juga Allah bagi tahu sifat orang beriman iaitu meletakkan cinta Allah yang pertama dan utama dalam hidupnya. Kemudian ayat malam ni Allah nak bagi tahu keadaan manusia yang mengutamakan cinta pada nafsu dan mengutamakan andadan lebih daripada Allah. Apa keadaan mereka di akhirat besok? Okay, ketika mana tabarra'a. Tabarra'a apa mana? Berlepas diri. Kita biasa dengar al-wala' dan al-bara'. Al-bara' tu tabarra'a daripada perkataan al-bara'. Dan kalau kita baca surah apa ni? Yang bermula dengan bara'atu minallah. Surah apa? Surah At-Taubah. Surah At-Taubah tak ada bismillah kan? Dia mula dengan apa? Bara'atun minallah. Daripada perkataan inilah. Okey, ketika mana telah berlepas diri. Siapa ni? Allazina tubi'u. Orang-orang yang uttubi'u. Subhanallah. Tengok bahasa Arab. Tulisan sama ni. Alif, ta, ba, ain, waw, alif. Ini alif, ta, ba, ain, waw, alif. Tulisan sama. Baris berbeza. Maka makna berbeza. Ini uttubi'u. Ini ittaba'u. Jadi uttubi'u apa dia? Orang-orang yang siapa? Pemimpin. Allah tak sebut pemimpin. Sebab apa? Nak bagi tahu dia ni sebenar tak layak jadi pemimpin pun. Allah kata orang diikuti. Mana yang mengikut dia pun ikut secara membuta tuli. Okey. Pemimpin akan berlepas diri di akhirat besok. Daripada siapa? Dari orang-orang yang ittaba'u. Orang-orang yang mengikut. Mereka mengikut ataupun pengikut. Mana pemimpin berlepas diri daripada pengikutnya. Bila tu? Wara'awul azab. Dan mereka telah melihat azab. Bila mereka dah melihat azab dengan mata kepala, nampak pengikut dia kata apa? Aku tak kenal kamu. Tapi kalau kat dunia, nampak pengikut dia kata apa? Jom kedai kopi. Kan? Apatah lagi dekat-dekat pilihan raya. Dan Allah beritahu apa? Apa makna azab? Azab ni sebenar asal dia ialah iqab, balasan. Siapa yang buat salah maka dibalas. Jadi azab tu lebih kepada makna asal ialah al-iqab, balasan. Wa taqatta'at, dan apa dia taqatta'at? Terputus dengan mereka al-asbab. Al-asbab jamaah, kalau mufrad sababun. Sababun. Jamak dia, plural dia asbabun. Okey, jadi sababun bahasa Arab satu. Kalau banyak asbabun pun bahasa Arab. Bahasa Melayu apa? Tak, bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada tak sebab? Kenapa tak datang? Sebab hujan. Sebenarnya sebab tu berasal daripada bahasa Arab, tapi dia baca salah.
Nak kata mufrad, salah. Mufrad ialah sabab, bukan sebab. Nak kata jamak, asbab. Tapi yang Melayu antara dua ni, yang mana ada yang penggunaannya betul? Asbab. Kadang-kadang ada guna ni kan. Kenapa kamu selamat ni? Nak jadikan asbab. Makna berapa sebab? Dia tak sedar yang dia guna tu adalah jamak. Dia nak beritahu satu sebab je. Kalau satu sebab, sebablah. Bukan asbab. Itu kelebihan orang Melayu lah. Okey. Terputus sebab. Apa makna ni? Sebab terputus. Apa makna? Apa yang Allah nak beritahu? Sebenarnya bila Allah nak beritahu tentang azab ni, Allah nak beritahu benda yang menakutkan. Okey, mereka melihat azab, kita boleh fahamlah menakutkan. Tapi terputus sebab ni, apa yang menakutkan? Dia antara hubungan pemimpin dengan orang bawah kan, masyarakat dunia. Dia pemimpin, ada faedah tak daripada orang bawah dia? Ada. Mana ada sebab dia berhubung dengan orang bawah. Apa dia? Sokongan undian. Orang bawah pula, ada sebab tak untuk dia dapat pertolongan daripada pemimpin? Ada. Dengan cara apa? Minta bantuan, minta projek, minta dulu BRIM lah, sekarang tak ada BRIM dah. Kan? Ada. Itu sebab-sebab untuk dapat pertolongan. Sebab-sebab untuk mengelakkan mudarat. Tapi bila di akhirat, Allah kata apa? Semua sebab-sebab yang boleh membantu pemimpin ke, membantu orang bawah, semua terputus. Kata Ibn Abbas, al-asbab di sini ialah al-mawaddah, kasih sayang. Dia bukan setakat terputus, tapi tambah lagi dahsyat pada al-bara'. Apa makna bara'? Aku tak ada kaitan dengan kamu. Kalau dia kata minta maaf, sekarang di akhirat aku pun dah tak ada jawatan, memang tak boleh tolong kan. Tapi dia kata apa? Aku tak kenal kamu. Itu makna al-bara'. Aku tak ada kaitan langsung dengan kamu. Penafian. Okey? Ini kata siapa ni? Pemimpin. Jadi pemimpin di akhirat besok, di pada masyarakat dalam neraka, jumpa tak dengan orang bawah dia? Orang bawah jumpa tak? Boleh tak Allah bagi mereka tak jumpa? Pemimpin neraka jauh kan? Jalan pun jauh. Orang bawah neraka lain, tingkat lain. Dan jalan nak pergi ke neraka mereka pun jalan lain. Dia tak akan berjumpa dengan antara pemimpin dengan orang. Boleh tak Allah buat macam tu? Boleh. Tapi Allah sengaja buat bagi mereka berjumpa. Sebab apa? Untuk apa ni? Penghinaan. Bila pemimpin tengok orang bawah dia, dia kata apa? Dia akan salahkan, celaka ni. Sebab kamu sokong aku lah, aku jadi sesak ni. Yang bawah pula dia kata apa? Ni pemimpin cakap. Kita tengok pula apa ahli parti cakap. Ada tafsiran tubibu dengan tabamu. Dulu Quran tak ada baris. Jadi ada tafsiran yang baris itu terbalik penggunaan. Jadi maksudnya akan ada terbalik. Terbalik macam mana? Tak adalah kalau kata yang first tu dibaca tabamu, yang kedua tu dibaca tubibu. Ada tafsiran begitu juga. Tak ada. Dia sebab tu orang Arab dulu mula-mula Quran turun bukan setakat tak ada baris. Titik pun tak ada. Titik pun tak ada. Tapi mereka boleh baca, boleh faham, boleh. Sebab apa? Bahasa mereka. Mereka boleh agak maksud ayat macam ni. Kalau maksud ayat macam ni, bacanya baris macam ni. Kan? Kita bahasa Melayu ada baris tak? Ada baris tak? Saya tulis macam mana? Cuba baca.
Boleh baca? Boleh baca kan? Tapi orang Arab boleh baca tak? Orang Arab kalau nak baca, kita kena letak baris apa dah? Apa baris tu? Dia tengok kita, macam mana kamu boleh baca tak ada baris? Bahasa kawan ni. Kan? Begitulah orang Arab, walaupun tak ada baris, walaupun tak ada titik, dia boleh agak apa maksudnya. Dan dia tengok pula ayat seterusnya. Kalau dia baca salah ke atas, berlawanan dengan maksud ayat di bawah. Okey. Kemudian, ini kata siapa ni? Ini sekarang kata orang bawah pula. Pengikut. Dan telah berkata, allazina, orang-orang yang ittaba'u, mengikut. Ada? Okey. Ada suara tak? Ada? Lain tempat pelajar aku. Okey. Sekarang kata orang bawah. Telah berkata orang yang mengikut. Apa dah? Lau. Lau ni dalam bahasa Arab ada makna dia lau syartiyah. Jikalau saya datang, saya bawa makanan. Itu dipanggil lau syartiyah. Makna apa? Saya bawa makanan, syarat saya datanglah. Okey? Tapi lau dalam ayat ni bukan syartiyah. Ini dia panggil lau litamanni, angan-angan. Dia kata apa? Orang bawah ni. Jikalau anna, sesungguhnya. Lana, apa dia? Lana, bagi kami. Lana, bagi kami. Karratan. Apa makna karratan? Karratan dalam bahasa Arab makna ar-ruju', kembali. Jikalaulah sesungguhnya bagi kami ada peluang kembali. Kembali ke mana lagi? Kami sesungguhnya bagi kami peluang kembali. Peluang kembali ke mana? Allah tak sebutlah kembali ke dunia. Sebab apa? Allah tak kata karatan ila dunia. Kenapa? Memanglah dia bila dah masuk neraka, nak balik ke mana lagi? Nak balik tempat dia datang asal lah, dunia. Untuk apa ni? Untuk beramal soleh. Dia kata apa? Kalau bagi kami ada peluang. Kita pernah dengar tak? Karrataini. Sini karratan. Ada tak dalam Quran? Karrataini. Farji'il basara karrataini, kan? Surah apa? Apa makna dia? Farji'il basar karrataini. Kalau karratan, kembali sekali. Tapi Allah kata dalam surah Al-Mulk, tengoklah langit, ada tak nampak tafawut, nampak tak seimbang. Kemudian tengok lagi, farji'il basar, ulang kembali pandangan mata engkau, karrataini. Sebenarnya karrataini itu musanna, 2 kali, tapi sebenarnya maksudnya berulang kali. Karrataini mana berulang kali. Di sini, jikalau kami ada peluang kembali ke dunia, maka kami nak buat apa? Fanatabarra'u, maka kami apa dah? Kami akan berlepas diri. Minhum, dari mereka. Dari siapa ni? Dari mereka. Kama, sebagaimana ni, kalau tulis jangan tulis sempit macam ni. Jadi tak boleh nak bagi makna. Dia kena ikut style khat apa?
Dia sebagaimana di sini. Sebagaimana tabarra'u, mereka berlepas diri, minna, dari kami. Bila pemimpin berlepas diri daripada orang bawah? Masa ni, di akhirat. Maka orang bawah nak balas balik. Cuma bezanya apa? Kalau pemimpin berlepas diri daripada orang bawah di akhirat, yang orang bawah pula nak berlepas diri daripada pemimpin di mana? Kenapa nak kat dunia? Dan kenapa dia nak minta berlepas diri masa kat dunia kembali? Supaya boleh balas dendam. Di akhirat tak boleh balas dendam dah. Dalam akhirat, dalam neraka tak boleh balas dendam. Kalau nak balas dendam, balik semula ke dunia. Kami nak berlepas diri daripada mereka. Macam mana tu? Macam mana tu? Kita kena ambil pengajaran. Bila Allah sebut ayat-ayat detail, apa yang nak berlepas diri oleh orang bawah kepada pemimpin dan kenapa di dunia, mesti ada maksud tu. Apa dah? Tak faham. Tak faham soalan ke tak tahu jawapan? Tak, kenapa mereka ni orang bawah, dia kata kalau boleh kami nak balik semula ke dunia dan kami nak berlepas diri daripada pemimpin ni. Kenapa kat dunia dan kenapa nak berlepas diri daripada pemimpin? Sebab masa pemimpin tu jawab dia tak kenal kan. Dia dah pemimpin berlepas diri daripada dia orang. Sedangkan masa di dunia dia orang ikut pemimpin tu. Sebab tu dia orang rasa nak balik ke dunia untuk tak nak ikut pemimpin tu. Maknanya salah satu jalan nak selamat lah, iaitu kalau boleh berlepas diri bukan di akhirat. Kalau berlepas diri di akhirat tak ada faedah. Jalan selamat pada balik semula ke dunia, keluar daripada cuma ni. Kenapa? Sebab pemimpin ni memang akidah dia sesat, pemikiran dia sesat. Jadi kalau betul nak selamat ke akhirat, kena berlepas diri kat masa kat dunia. Tapi sebab itulah lau ni dia panggil apa? Litamani. Apa mana tamani? Apa mana angan-angan? Benda yang mustahil. Benda yang mustahil. Macam pepatah Arab kata apa? Apa dia? Pepatah Arab. Dia guna perkataan lain. Laita syababu ya'udu yauman. Alangkah baiknya kalau waktu muda kembali semula. Alangkah baik. Itu angan-angan yang mustahil. Masa dia tua dia ingat, ya Allah, kalau muda balik semula boleh bangun malam, boleh pergi berdakwah, boleh banyak buat benda. Tapi aku dah tua, tak larat keciman ni. Gaut kan? Okey? Laukana bainana. Itu ayat mengaruk tu. Laukana, jikalau Rasulullah bersama kami. Tak payah jikalau. Sebab nak dapat kelebihan, amal dengan sunnah. Bukan mesti ada kat depan. Sebab tu Nabi berbangga dengan siapa ni? Dengan umat yang datang kemudian. Kenapa Nabi berbangga? Sebab dia tak hidup bersama aku. Dia tak nampak aku. Tapi dia ikut sunnah aku. Yang zaman Nabi, sahabat ikut sunnah Nabi bukan satu benda yang luar biasa. Kenapa? Sebab mereka duduk depan Nabi. Tengok depan Nabi. Contoh depan Nabi. Itu senang. Kan? Jadi patut kita jangan lau-lau lagi. Jangan. Lau kana bainana, tak payah. Berapa banyak sunnah yang kita ada, kenapa tak buat? Duk lau apa laginya? Okey, jadi peringatan. Sebenarnya Allah nak bagi peringatan kepada kita yang masih hidup. Apa dah? Kalau guru kamu buat benda yang salah, sekarang juga tabarrak, barak. Sekarang juga. Jangan tunggu masa di akhirat. Kalau akhirat, lau, sia-sia. Jadi Allah nak, sayangnya Allah kepada hamba dia, Allah cerita benda ni awal. Walaupun benda ni dah berlaku ke belum? Ni, dah berlaku ke belum ni? Belum. Kenapa Allah bagi tahu awal apa yang akan berlaku di akhirat besok? Dan detail pula.
Sebab Allah nak kamu masih ada peluang kan. Sekarang barak dengan pemimpin kamu yang tak amanah, yang tak ikut sunnah Nabi, yang suka beramal ikut mimpi. Sekarang tabarrak sebelum terlambat. Betul tak? Okey. Dia kata kalau boleh balik ke dunia, aku nak keluar parti ni, nak masuk parti lain. Keluar sekarang lah. Boleh faham tak? Okey. Kemudian Allah kata apa? Kazalika. Begitulah. Ataupun demikian itulah. Ada satu, saya tengok banyaklah video-video yang tak betul ni. Ada seorang guru serban besar, dia kata apa? Siapa baca selawat sekian-sekian, masa dia sakaratul maut, Nabi datang. Tengok mengaruk, punya mengaruk. Tak penting Nabi datang masa mati, yang penting apa dah? Apa wasiat Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub pada anaknya? Apa wasiat mereka? Innallaha apa dia? Ayat-ayat lepas. Wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan kamu. Ibrahim tak kata jangan risau masa mati aku datang. Tak ada. Tak penting Nabi datang ataupun tak. Yang penting apa dah? Kamu masa mati beriman boleh mengucap cukup. Berapa ramai yang mati zaman Nabi tapi tak beriman kepada Allah. Jadi benda-benda macam tu kalau fikir dengan waras, kita dah tahu tak betul kan? Rezeki apa? Rezeki jumpa Nabi? Tak. Tanda cinta Allah bukan jumpa Nabi. Tanda cinta Allah ikut sunnah Nabi. Dua benda yang sangat berbeza. Tanda cinta Allah bukan jumpa Nabi, bukan mimpi Nabi, jumpa Nabi. Tapi tanda cinta Allah fattabi'uni, ittiba'. Okey. Kazalika, demikian itulah Allah menunjukkan mereka a'malahum, amalan-amalan mereka. Amalan kat sana, terjemah kat sini. Amalan-amalan mereka. Allah tunjuk apa ni? Bukan setakat mereka berangan-angan, kosong. Tak boleh dah patah balik ke dunia. Dan tak boleh nak berlepas diri pada pemimpin. Dua-dua ni, pemimpin dengan orang bawah, dua-dua masuk neraka. Bahkan Allah sebut lagi benda yang menyebabkan mereka lagi menyesal. Apa dia? Allah tunjuk amalan mereka semuanya hasarat. Apa makna hasarat? Penyesalan. Hasarat ni menyesal, sedih, kecewa. Yang mereka sangka amalan dengan guru mereka tu betul, bantu mereka masuk syurga. Tengok-tengok, semuanya sia-sia. Bila Allah tunjuk. Jadi berapa benda Allah tunjuk ni? Kepada pemimpin dan orang bawah. Berapa benda? Satu, azab. Yang kedua, tengok-tengok amalan yang dia sangka semuanya soleh, setinggi gunung, tengok-tengok semuanya debu. Hasarat, penyesalan ke atas mereka. Wa ma hum, dan ditambah lagi, dan tidaklah mereka bi kharijina, keluar minan nar, daripada neraka. Boleh? Apa makna tidak keluar? Bila Allah sebut, Allah nak bagi tahu apa ni? Benda ni menakutkan. Elak sekarang. Apa dia? Bila tak keluar apa makna? Duduk dalam neraka sampai bila-bila tak mungkin keluar walaupun satu saat. Dan tak mati. La yamutu fiha wala yahya. Allah kata la yamutu fiha wala yahya. Okey. Ahli neraka mati tak? Ahli neraka hidup tak? Hidup.
Tengok ayat Allah kata apa? Mereka ni dalam neraka la yamut, tidak mati. Yang kedua wala yahya, dan tidak. Kalau tak mati kita faham. Kalau tak mati mana hidup. Tapi kalau tak mati dan tak hidup, macam mana? Nampak macam mati tapi Allah nak bagi tu hidup ni, apa makna hidup? Apa arti kehidupan? Boleh berehat, boleh makan, boleh seronok, boleh gembira, boleh gelak. Itulah kehidupan. Tapi dalam neraka ada ketika tak boleh gelak. Tak ada. Lapar, ada ketika tak boleh minum, boleh makan. Tak ada. Sentiasa sedih. Jadi Allah kata itu bukan kehidupan sebenarnya. Itu adalah penyiksaan. Boleh? Jadi kalau kita faham ayat-ayat macam ni, sanggup tak nak buat dosa yang menyebabkan masuk neraka? Tak. Tapi kalau orang tak tadabbur Al-Quran, tak dengar ayat-ayat macam ni, senang tak nak buat maksiat? Senang. Okey, boleh Jadi saya ulang sekali lagi. Antara pengajaran yang paling besar ayat malam ni ialah Allah nak ingatkan mereka yang masih hidup sekarang. Bila ikut ketua, ingat. Pastikan ketua yang ikut Nabi. Kalau kamu ikut ketua yang ikut ketua, tapi tak sampai ke Nabi, kamu akan menyesal di akhirat besok. Setiap amalan, walaupun sekecil mana, pastikan amalan ketua kamu sama dengan amalan Nabi. Kalau tak, kamu akan menyesal di akhirat besok. Okey, boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang kita baru pada buat ni 166 dengan 167, ia kaitan yang dikatakan ketua ni ketua daripada yang kerana daripada ayat 165 Ustaz, yang menyembah Tuhan selain daripada Allah. Ya. Dia kaitan dengan ayat sebelum ni. Sebab biasanya kalau dia sesat ni biasanya ada ketua. Tak ada sesat sorang-sorang. Kalau dapat hidayah pun mesti ada ketua juga. Ada tak kumpulan sesat? Berapa orang ahli kumpulan dia? Seorang je? Tak ada. Ayah Pen ada pengikut tak? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur pada malam ini, ayat ini menceritakan pemimpin dengan rakyatnya, khusus untuk pemimpin dengan rakyatnya sahaja, atau termasuk penghulu dengan anak kecil? Tak, semua sekali, umum. Dia ukuran dia macam ni. Orang bawah dengan pemimpin yang tak ikut hidayah Allah, tak ikut sunnah Nabi. Sama ada parti ke, tarikat ke, jemaah ke apa ke, sama je. Yang penting kumpulan itu tak ikut Quran dan sunnah. Sama je. Saya bukan pemimpin. Ya? Kalau macam bapa dengan anak-anak, macam mana? Bapa sebagai pemimpin dan anak sebagai? Boleh juga, boleh lah. Cuma bapa ni dia ada tanggungjawab khusus. Ya Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tanggungjawab dia sebagai bapa kan. Lebih berbeza dengan pemimpin. Sebab apa? Sebab pemimpin tu bukan anak dia. Jadi berbeza bapa dengan anak dengan pemimpin yang dengan pengikut dia. Bapa ni dia ada hak yang lebih kuat untuk dia mencegah kemungkaran anak dia. Sebab itu anak dia. Di bawah kawalan dia, membesar depan mata dia. Pemimpin ni dengan rakyat ni biasanya bukan daripada kecil. Biasanya dah besar kan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Wa anti fa jazakillahu khairan. Mana ni? Adik-adik tak ada soalan dah. Muhammad Khalif Nur Iman. Apa pendapat Ustaz dengan konsep NLP, Neural Linguistic Programming, yang mengandungi Law of Attraction? Adakah ianya bercanggah dengan Al-Quran?
Apa tu? Ada program-program daripada motivator. Ya, apa dia konsep dia macam mana? Saya tak tahu tu. Konsep dia macam percaya pada diri sendiri macam tu lah. Itu banyak. Oh, saya tak tahu. Benda yang tak jelas saya tak boleh nak bagi komen. Nanti boleh PM kat saya cerita detail. Apa tu? Saya bukan semua ustaz tahu semua benda. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya ni, apa ni? Macam ada seorang ni dia cerita masalah daripada saya. Family dah masalah dengan suami. Lepas tu saya dah nasihat dia suruh sentiasa kepada Allah, doa supaya Allah lembutkan hati suami, supaya macam tu lah. Lepas tu dia tanya saya, dia cakap, tanya kenapa dia dah doa tapi dia kata suami kita tak sama. Jadi apa yang saya nak cakap pada dia, Ustaz? Tak. Pertama kena nasihat pada siapa ni isteri tu. Sabar. Kalau dia sendiri tak sabar, memang dia tak akan dapat selesai masalah apa-apalah. Kan? Jangan fokus pada suami tu. Sebab suami jahat macam mana, dia tak boleh menghalang untuk kita menjadi ahli syurga. Kalau kita sabar. Sebagaimana isteri Firaun. Jadi jangan kita buat alasan suami saya teruk sangat, jadi saya nak berubah tak boleh. Itu alasan kamu tak nak berubah. Satu. Yang kedua, suami jahat itu bukan masalah kita, itu masalah dia dengan Allah. Tapi masalah aku dengan Allah beda. Aku jalan tak tanggungjawab sebagai seorang isteri. Tanggungjawab aku sebagai seorang ibu jalan tak. Kalau kau dah buat semua yang Allah suruh, suami tak nak ikut perintah Allah ke, aku dah nasihat, itu bukan masalah aku. Dan bukan kewajipan aku nak memastikan dia berubah. Itu hak Tuhan kan. Jangan ambil hak Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan. Sebab itulah orang beriman ni, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu sendiri betul-betul bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Apa dia? Kadang-kadang berpisah. Kadang-kadang dengan sebab kita bertakwa dan kita sabar, lepas 10 tahun suami kita berubah. Saya tengok pengalaman saya, ada orang yang mula-mula tak minat kelas tadabbur kan. Mula-mula isteri datang. Isteri duk bagi nota pada suami, dia buat tak tahu je. Dia tengok nota tadabbur ni, kelas tadabbur macam tak ada nilai kan. Tapi sebab isteri tu sabar, lama, lepas 5 tahun tengok suami dia pula ikut. Dan ada juga yang datang kelas tadabbur kan, semalam 2 malam, lepas tu main-main je, tak datang langsung. Lepas tu tiba-tiba, lepas 2 minggu datang. Saya tak tahu macam mana dia terbuka, dan lepas datang kali kedua, dia istiqamah. Jadi benda ni, jangan kita, kadang-kadang kita jadi kecewa sebab apa? Kita nak buat benda yang bukan tugas kita. Kita nak buat benda yang di luar kemampuan kita. Allah kata, ku anfusakum, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau saya, ada seorang bagi tahu saya, dia dah lama, saya ingat dah 5-6 tahun dia ada masalah kemurungan. Dia ada pangkat lah. Saya tanya pertama, baca tak zikir pagi petang? Dia kata baca. Saya kata, baca dan tadabbur Al-Quran. Saya baca saja tak tadabbur. Inilah punca. Kamu ada masalah. Dan Allah beritahu, syifa, rawatan ada dalam Quran. Mana kamu sakit macam mana, tiba-tiba kamu tak cari rawatan pada Quran, sampai bila masalah kamu tak akan selesai. Saya kata ikut kelas tadabbur. Saya hantar malam-malam. Kalau tak ikut kelas tadabbur, tak faham Al-Quran, tak ikut perintah Allah, jangan mimpi nak selesai masalah kamu. Jangan mimpi nak keluar daripada masalah. Sebab Quran satu-satunya syifa kepada semua masalah manusia. Jadi nasihat pada isteri ni, yang paling besar bukan suami ni, dia tu. Dia kena sabar, dia kena bertakwa, ikut je tadabbur. Kadang-kadang dia gerah dengan suami dia buat dosa. Apa dia? Abang kalau tak berubah macam ni, saya tak nak masak. Kan? Abang kalau tak nak berubah macam ni, saya tak nak layan abang. Tengok, dengan sebab
suami berdosa, dia ikut buat dosa. Salah. Tengok syaitan mainkan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya lah berkenaan dengan kaitan, ada tak kaitan ayat yang kita belajar malam ni dengan hadis Rasulullah mengatakan Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia ulama mengatakan hadis tu Nabi kata orang Yahudi, orang Nasrani berpecah kepada 71. Kan? Yahudi 71, Nasara 72, umat Nabi Muhammad 73. Ulama mengatakan yang pecah 73 ni semua orang Islam. Umat Nabi Muhammad yang Islam berpecah macam-macam. Dan akhirnya Nabi kata yang masuk syurga satu je. Siapa? Yang betul-betul ikut aku dan ikut sahabat. Itu je. Jadi kalau kita nak selamat, kita sebenarnya tak ada pilihan. Pastikan kalau nak ikut guru, guru kita ikut Nabi dan para sahabat. Kalau guru kita memandai-mandai, dapat pula ilmu daripada mimpi, tabarraklah daripada guru sekarang sebelum kita menyesal di akhirat besok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Wa anta fajazakallahu khairan. Ya. Teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya berkenaan dengan ayat yang kita tadabbur hari ini, berkenaan dengan kumpulan yang mengikat pengikutnya menggunakan bai'ah. Jadi apa komen Ustaz? Ikat apa? Yang mengikat pemimpin yang mengikat pengikutnya dengan baik. Tak, saya tak jumpa dalil yang wajib pemimpin ikat orang bawahnya dengan bai'ah. Yang ada dalil ialah bai'ah kita yang paling utama ialah dengan Allah. Yang kedua bai'ah kita dengan Rasulullah. Bila kita berbai'ah dan dengan dua benda ni, dengan Quran dan Sunnah, memang kita tak akan sesat selama-lamanya. Walaupun kita tak berbai'ah dengan pemimpin kita. Sebab Nabi dah pesan, aku tinggal pada kamu dua perkara aja. Quran dan, kalau kamu betul-betul pegang pada dua, kamu berbai'ah dengan Quran dan Sunnah, lan tadillu bihima abadan. Kamu tak akan sesat selama-lama. Ada orang berbai'ah dengan pemimpin, tapi pemimpin dia tak berbai'ah dengan Quran dan Sunnah, tak akan betul. Wallahu a'lam. Ni saya nak tanya pelajar-pelajar tadabbur saya ni, ada bai'ah tak dengan saya? Tak ada kan? Okey. Jazakallahu Ustaz. Wa anti fajazakillahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bagi tahu yang banyak tanya pasal masalah kan. Masalah diri dia, masalah suami, masalah anak, masalah mak ayah kan. Saya nasihat untuk sekian kalilah. Dekatkan diri kamu dengan Quran. Selalu baca. Tak cukup dengan tadabbur setiap malam 1 jam 2 jam kan. Saya nak bagi tahu pengalaman saya. Saya bukan tak ada masalah. Banyak masalah. Tapi saya tengok semua masalah tu macam tak ada benda je. Sebab apa? Bila kita baca Quran. Sebab tu bila saya tadabbur Al-Quran, satu nikmat yang besar. Dengan sebab saya mengajar tadabbur Al-Quran, banyak masa saya kena baca Quran. Kadang-kadang satu hari tu saya baca 4-5 tafsir. Kadang-kadang untuk kelas malam ni saya baca sebelum zuhur lagi. 4-5 jam. Jadi seronok. Bila kita faham ayat Allah, satu, menjadi semakin seronok. Yang kedua, bila nampak masalah je kita kata Allah, tak ada apa pun. Sebab apa? Sebab Allah dah cakap. Kalau kamu bertakwa dengan Allah, semua tak ada masalah. Satu. Yang kedua, kalau kita baca pula sirah Nabi dan para sahabat, masalah mereka jauh berlipat kali ganda lebih besar daripada masalah kita. Masalah kita bila banding dengan masalah Nabi macam semut, gigit je. Jadi bila kita tengok masalah besar yang Nabi hadapi dengan masalah kita, kita senyum je. Kenapa aku nak kelang kabut ni? Sepotik je masalah. Kalau masalah kecil pun aku dah tak boleh nak tenang, macam mana aku nak hadapi masalah lebih besar? Macam mana aku nak masuk kubur ni? Macam mana nak pergi kepada mahsyar? Jadi saya nasihat untuk sekian kali,
banyak masa dengan Al-Quran. Jangan dengan waktu tadabbur je. Bacalah pagi, bacalah petang. Kalau boleh, tetapkan jadual. Setiap hari 2 page. Kalau tak baca terjemahan tak faham, dengar rakaman. Itulah penyelamat kita dalam kubur, di padang mahsyar dan seterusnya di akhirat besok. Wallahu alam. Okey, turunkan soalan. Ustaz, ayat-ayat Al-Quran, tankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidah. Ustaz tadabbur fa in khiftum an la ta'dilu. Boleh sabar tak tunggu lepas habis surah Baqarah, kita masuk surah Ali Imran. Lepas habis surah Ali Imran, kita masuk surah An-Nisa. Boleh ke sabar? Nak jawab malam ni juga. Sebenarnya surah ni kita dah tadabbur ni. Kalau cari rakaman saya ada. Cuma secara ringkasnya, fa in khiftum, sekiranya kamu takut alla ta'dilu, tidak boleh berlaku adil kalau kamu kahwin 2, 3 ataupun 4. Kamu takut tak boleh berlaku adil, maka fawahidah, satu je. Mana asas nak poligami ialah bukan mesti duit banyak, tapi mesti adil. Kadang-kadang duit tak banyak tapi dia boleh berlaku adil. Kadang-kadang orang duit juta-juta tapi zalim pada isteri yang lain, maka tak layak berpoligami. Okey, cukup. Jangan tanya lagi soalan pasal poligami. Jazakallahu khairan. Okey, waalaikumsalam. Ada soalan lain? Daripada Facebook. Kalau seseorang menjadi ikutan fiksyen, tidak menuntut aurat, dia akan berdialog macam ni juga ke Ustaz? Adakah dia akan bertambah dosa atau menanggung atas ikutan tersebut? Dia Buat trend ada, dia trend center. Macam ikut, ni pun ada soalan sama. Dia ikut macam pemain bola ke. So hubungan ni terhad pada pemimpin dengan pengikut ke, atau dengan orang yang macam ni, fan dia? Tak, dia pemimpin ni yang Allah sebut dalam ayat ini lebih kepada pegangan akidah yang membawa kepada amalan yang berbeza dengan Quran dan Sunnah. Adapun fashion tu pada pandangan saya tak masuk sangat dalam bab pemimpin. Sebab dia pemimpin ni, apa makna pemimpin? Orang bawah dengar cakap dia, tapi ikut fashion tu, buat fashion je dengan cakap. Cuba yang buat fashion kata, sekarang bangun pukul 3 pagi. Dia bangun tak? Oh, sorry lah, saya ikut fashion awak je. Jadi pemimpin dia lebih kepada yang suka yes man kepada pemimpin dia dalam apa saja. Tapi saya nasihatlah, jangan buatlah fashion. Kadang-kadang dia buat live kan dalam Facebook, tunjuk fashion, cara memasak. Dalam masa dia tunjuk cara memasak, dia buka aurat. Yang tengok live 3,000. Ya Allah. Dia bangga, follower dia ramai. Rupa-rupa dengan follower semakin ramai, dosa dia semakin bertambah. Semakin ramai orang tengok aurat dia, semakin banyak dosa dia. Tolonglah bagi nasihat. Kadang-kadang yang tengok kawan tu masak ni, makcik-makcik ni. Makcik yang tutup aurat tu. Dia kata, boleh tak hantar resipi? Tak, tegur kawan tu. Boleh tak tutup aurat? Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya nak tanya Ustaz ya, kalau misalnya kita baca contohnya surah Al-Has ke, macam kita ambil sikit-sikit surah-surah dalam Al-Quran, macam dalam ataupun kita baca Quran satu kitab tu, itu dianggap kita baca Quran ke? Tak, sekarang nak baca ke nak tadabbur ni? Nak baca Al-Quran, kita baca macam pagi-pagi tu kan, kita buka macam kita baca Al-Hajj, Al-Mu'minun, ada surah-surah tertentu, itu dianggap kita baca Al-Quran ke? Ataupun kita kena buka kitab Quran tu, baru itu dianggap kita baca? Tak, okey, dengar. Nabi kata, ikra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dengar baik-baik maksud hadis ni. Nabi kata, bacalah Al-Quran. Kemudian Nabi beritahu sebab. Kenapa Nabi suruh baca setengah Al-Quran? Kerana dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, pemberi syafaat. Kepada siapa ni? Nabi kata, tengok bahasa Arab, li ashabihi. Nabi tak kata li qurra'ihi. Dia akan memberi syafaat kepada qurra' pembaca, bukan.
Nabi tak kata akan memberi syafaat kepada lihuffazihi, kepada penghafal, bukan. Tapi li ashabi. Apa makna ashab? Ashab ni jamak kepada sahib. Apa makna sahib? Pemilik. Ana sahibul bait. Saya pemilik rumah. Apa makna rumah tu milik saya? Apa makna dia? Saya jaga betul-betul, saya duduk kat situ. Itu makna pemilik. Jadi kalau kamu pemilik Al-Quran, kamu baca, kamu faham, kamu amal, barulah Quran akan memberi syafaat. Tapi kalau setakat kamu baca, kamu bukan ashabul Quran. Kalau kamu hafal sahaja, kamu bukan ashabul Quran. Kalau kamu khatam saja, kamu bukan ashabul Quran. Mana mungkin kamu hanya baca, tiba-tiba Quran boleh selamatkan kamu daripada azab neraka hanya kerana baca? Mustahil. Nabi nak sampai ke Al-Quran sampai kena halau daripada Mekah, sampai kena perang, sampai kena baling batu sebab nak laksanakan isi kandungan Al-Quran. Kamu hanya dengan baca dah rasa kamu selamat di akhirat. Mana mungkin? Wallahu alam. Jadi baca dan tadabbur sekali. Okey. Ustaz nak tanya, kalau seorang isteri lebihkan zikir waktu pagi sehingga mengabaikan tanggungjawab rumah tangga seperti menyediakan sarapan, apa pandangan Ustaz? Dia bila dia masalah yang paling besar dalam agama apa dah? Tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din. Kadang-kadang dia belajar agama tapi tidak ada tafaqquh. Tafaqquh di mana dia belajar dan faham secara mendalam dan dia tahu apa yang utama. Okey, antara menyediakan sarapan kepada suami dengan zikir. Yang mana sunat, yang mana wajib? Menyediakan sarapan itu adalah kewajipan. Walaupun ulama berbeza buat persiapan makan untuk suami itu adakah wajib ke atas isteri ataupun sunat, ulama berbeza pendapat. Tapi pendapat paling kuat wajib ke atas isteri. Sebab kalau semua suami kena buat, cari makan dia, pergi pagi balik petang, lepas tu kena masak. Agak-agak apa berlaku pada suami? 3 hari kerja manilah. Jadi pendapat paling kuat tanggungjawab mengurus rumah, masak apa semua itu lebih kepada isteri. Okey. Dan Nabi sebut dalam satu hadis. Dengar, wanita ni kalau solat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, dengar cakap suami. Yang keempat, jaga maruah suami dan harta bila suami tak ada. Maka wanita ni boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Walaupun dia tak zikir pagi. Nabi tak sebut zikir, dengar cakap suami. Jadi jangan bertukar antara benda wajib dengan sunat. Zikir pagi sunat, layan suami wajib. Dan buat persiapan untuk sarapan suami bukan 10 jam. Setengah jam je, goreng telur, goreng. Kan? Buat telur separuh masak kan? Sebab suami kita pun lebih kurang tu lah. Setengah jam, lepas tu sambunglah zikir. Ataupun zikir pagi ni sebenarnya lepas solat subuh. Masa tu suami kita tak nak sarapan. Mana ada suami nak sarapan lepas solat subuh? Biasa suami kita buat apa lepas solat subuh? Tidur. Ambillah peluang untuk berzikir. Ini suami tidur, kita pun tidur. Suami nak makan, kita zikir. Dan waktu zikir ni sebenarnya luas. Ada pendapat mengatakan kalau tak sempat pagi, katalah sibuk hantar anak ke, boleh buat walaupun pukul 8. Boleh buat walaupun sampai sebelum zuhur. Waktu luas. Jadi jangan kerana amalan sunat kita abaikan benda yang wajib. Kadang-kadang dengan sebab kita layan suami, dengar cakap suami, itulah penyebab kita masuk syurga. Wallahu a'lam. Sambil kerja boleh Ustaz kan? Berzikir. Sebab baik zikir ni kena fokus lah. Kita kalau zikir sambil kerja. Tapi masa tengok drama, tak ada pula kerja sambil tengok drama kan. Tapi kalau zikir baca Quran, sambil siram pokok. Jadi tak boleh lah zikir kita dengan Allah, baca Quran kita dengan Allah. Kalau boleh, fokus dan khusyuk. Jangan buat kerja lain. Bukan mana tak boleh. Kalau dah sibuk sangat, okeylah. Tapi sebenarnya kita banyak masa kosong. Tiba-tiba masa zikir itulah sambil goreng mi. Kan? Tapi masa tengok drama, dia siap goreng-goreng dah. Baru tengok drama kan. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Sedekah sunat, saya nak tanya, soalan apa sedekah sunat? Saya tanya balik, apa sedekah wajib? Apa sedekah wajib? Zakat. Zakat wajib tak? Selain pada zakat, sunat lah. Selain pada zakat tu sunat lah. Mana zakat 2.5% kan? Kita nak bagi apa? 3%. 5% tu sunat lah. Lepas kita bagi zakat, kita pergi cari orang miskin. Itu hukumnya sunat. Wallahu a'lam. Ada soalan daripada Facebook. Bagaimana kita tahu satu amalan agama itu bukan bid'ah walaupun ia merupakan satu doa? Contoh membaca doa tambahan pada sujud akhir solat. Tak, dia secara umum doa kita boleh berdoa apa saja. Kan? Doa apa saja. Cuma ulama mengatakan doa apa saja boleh, tapi doa yang terbaik yang datang daripada Nabi. Lagi baik doa daripada Al-Quran. Okey? Satu. Yang kedua, doa masa sujud Nabi sendiri tak tetapkan. Nabi kata apa? Sehampir-hampir hamba kepada Allah ialah ketika dia sujud. Dan Nabi kata perbanyakkan doa. Nabi tak sebut doa apa. Bila Nabi tak sebut, kita bebaslah. Tapi kalau ada tempat yang Nabi sebut doa makan sekian-sekian, baca yang itulah, jangan buat yang lain. Ketika tempat Nabi sebut, kita baca doa yang Nabi sebut. Ketika Nabi tak sebut dan umum, bebas. Bacalah doa apa saja yang sesuai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya boleh je tanya kat WhatsApp, tapi Ustaz cakap lama sangat saya tak tanya, saya tanyalah kat sini. Siapa ni? Muhammad Khalif? Iman. Oh, Iman. Tak. Iman, No, Iman, Okey, nak tanya-tanya je. Jazakallah khairan Ustaz sebab ajar saya faham Al-Quran. Macam saya umur 12 tahun ni, apa langkah seterusnya untuk macam saya umur 12 tahun ni, apa langkah seterusnya? Apa langkah saya seterusnya? Belajar Al-Quran dulu ke? Hafaz Al-Quran dulu ke? Ataupun belajar bahasa Arab dulu? Tak, dia biasa budak ni dia boleh buat banyak benda dalam satu masa. Dia tak macam orang tua. Orang tua kalau hafal dia tak boleh tadabbur, kalau tadabbur tak boleh hafal kan. Budak ni dia fresh. Dalam masa dia hafal dia boleh tadabbur. Dalam masa dia tadabbur dia boleh belajar bahasa Arab. Kan sekolah rendah, berapa subjek sekolah rendah? Saya nak tanya tahun 1 sekolah rendah berapa subjek? Kalau dunia pun kita boleh belajar 10 subjek kan. Kalau saya sekolah Arab dulu ada sampai 15 subjek. Kan? Sampai budak tu balik rumah lembek. Tengok belajar bab dunia. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Adik Nur Iman kan nak hafal Quran sekarang. Dalam masa nak hafal Quran, tadabbur, tak ada masalah. Dan dalam masa tadabbur nak belajar bahasa Arab, tak ada masalah. Dari segi kemampuan budak memang mampu. Okey? Dan saya rasa kalau adik Nur Iman pergi ke sekolah, tak ada yang mengajar satu benda je. Contoh kelas sekolah tu mengajar bahasa Arab je, tak ada. Dia mesti ada subjek lain. Hatta sekolah tahfiz pun sekarang dah banyak kan. Sekolah tahfiz kadang-kadang ada gambur dengan akademi apa semua kan. Nanti Nur Iman boleh kontak saya. Mungkin saya ada cadangan untuk sekolah yang terbaik pada Nur Iman. Okey. Okey. Wa anta fa jazakallahu khairan. Ada lagi soalan Facebook? Dah tak ada? Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni dan kelas ni cuti 2 hari. Tapi tadabbur jangan dicutikan. Boleh terus tadabbur tengok rakaman saya. Kita bercuti besok Sabtu dan Ahad. Dan kita jumpa lagi pagi Isnin, insya-Allah pukul 10.30 pagi. Insya-Allah. Kita tutup dengan membaca ya. Maaf, ada satu soalan ni sebab dia berulang setiap pula. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 165 ni ada orang amalkan untuk menundukkan hati suami. Menundukkan hati suami. Cuba buatlah tengok suami tunduk tak. Dia kalau dengan ayat Quran boleh tunduk ke hati suami, tak adalah mahkamah yang membicarakan kes penceraian.
Tak ada. Itu semua tak betul lah. Dia kalau dengar ayat Quran, baca je boleh melembutkan hati kan. Nabi tak payah berhijrah ke Madinah. Nabi panggil Abu Jahl, mari sini. Tabat ceda, Nabi siupkan. Lepas tu Nabi panggil pula Abu Lahab kan. Dia tak masuk akal lah. Dia macam nak masuk syurga ni murah sangat kan. Dengan hanya baca, tanpa faham, tanpa beramal, tanpa berjihad, tanpa penat lelah, tiba-tiba boleh dilembutkan hati. Bukan semudah itu. Jangan tertipu. Bagi saya itu adalah talbisu iblis. Syaitan tak nak kita faham Al-Quran. Kenapa? Sebab syaitan cukup tahu bila kita mula tadabbur, bila mula kita faham, kita dapat hidayah. Bila dah dapat hidayah, datanglah ujian macam mana dia tak goyah. Tapi kalau setakat baca, datang ujian, tumbang. Jadi syaitan kata apa? Baca je, amal je, tiup je. Tak payah tadabbur. Wallahu alam. Okey? Kita ya? Kelas siang hari Isnin ni Ustaz ya? Ya, setakat ni. Okey. Terima kasih. Bagi nombor kat dia. Bagilah. Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak kecil pun ada lah. Bertunggu sampai pukul 11. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagus lah. Dengan satu family. Wa antum fajazakumullah khairan. Wa anta fajazakallahu khairan. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم